Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Man dalam channel YouTube Cikgu Man. Okey, terima kasih kerana terus bersama dengan Cikgu Man untuk kita sambung dengan mata pelajaran sejarah tahun 6. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Cikgu harap sangat pada murid-murid yang menonton atau siapa saja yang menonton video-video Cikgu agar dapat subscribe channel Cikgu, kerana dengan subscribe macam Cikgu selalu cakap, ialah memberi sokongan kepada Cikgu untuk menghasilkan video-video yang lebih baik. Senang je, video ni untuk subscribe percuma. Jadi subscribe, like dan komen. InsyaAllah kita bantu sama-sama menjadikan video-video PDPR daripada Cikgu Man tersebar luas seluruh Malaysia. Seluruh dunia takut ada tak faham bahasa Melayu pula, syllabus kita tak sama. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, kita nak sambung lagi untuk unit 7 sejarah tahun 6. Masih dalam Malaysia di Persada Sukan. Kali ini subtajuknya berkaitan dengan penganjuran sukan antarabangsa. Cikgu ulang balik, penganjuran sukan antarabangsa. Maksudnya dalam tajuk ini kita akan membincangkan, kita akan menceritakan, kita akan nak bagi tahu, nak share semualah ni. Di Malaysia, pelbagai jenis sukan yang bertaraf antarabangsa pernah dianjurkan. Pernah akan dianjurkan juga di masa depan. Cikgu pasti. Okey, jadi kita nak teruskan. Jom kita tengok pada buku teks muka surat 159. Tapi seperti biasa, kalau tak ada buku teks pun tak apa, anda boleh belajar dengan Cikgu Man. Dengan Cikgu Man, Cikgu Man memang menggunakan buku teks sebagai kitab rujukan utama dalam pembelajaran sejarah kita. Okey, jadi buku teks kalau tak ada tak apa, kerana dalam video-video Cikgu memang ada paparkan daripada buku teks tahun 6 yang selalu kita gunakan. Alright, jom kita nak tengok sekarang ni. Jom kita tengok dulu apa maklumat yang ada dalam muka surat 159 sebagai permukaan pula dah, mukadimahnya. Okey, Cikgu baca, awak pun baca sama-sama. Alright. Negara kita diberi penghormatan oleh Badan Sukan Dunia untuk menganjurkan sukan bertaraf antarabangsa. Nak anjurkan antarabangsa ni kena ada pengiktirafan tau. Kena satu dunia mengiktiraf ni. Contohlah cikgu nak buat pertandingan badminton bertaraf antarabangsa. Cikgu buatlah beria. Tiba negara lain tak nak pun iktiraf. Tak siapa nak hantar pemain. Jadi tak pertandingan tersebut? Dah tentu tak jadi kan? Dah tak ada pemain yang nak datang bertanding di pertandingan cikgu anjurkan. Jadi ia perlu diiktiraf di peringkat antarabangsa seluruh dunia. Okey, Malaysia dipilih kerana dapat menyediakan pelbagai kemudahan dan berjaya mengendalikan sukan-sukan tersebut. Jom kita tengok gambar yang ada dalam muka surat ini. Kita ada kompleks sukan Bukit Jalil mempunyai pelbagai kemudahan sukan bertaraf dunia. Siapa tahu di manakah kompleks sukan Bukit Jalil? Adakah terletak di negeri mana? Cepat. Siapa yang tahu tulis kat bawah, kat mana Bukit Jalil ni. Pernah sampai tak? Siapa pernah sampai pun tulis kat bawah. Cikgu, saya Ali daripada Selangor. Saya dah sampai dah cikgu Bukit Jalil. Ataupun cikgu, rumah saya sebelah je dengan Bukit Jalil. Cikgu pun dah sempat sampai di Stadium Bukit Jalil. Banyak kali dah cikgu dah sampai ke Stadium Bukit Jalil dan juga kawasan sekitar kompleksnya. Okey, kita teruskan membaca. Jom. Sejarah penganjuran sukan antarabangsa di negara kita telah bermula sejak tahun, lamanya, 1965. Penganjuran sukan ini meletakkan Malaysia dalam kalender sukan antarabangsa. Maksudnya macam ni. Bila kita kata di Malaysia ada pertandingan sukan sekian-sekian, dia dah ada tarikh-tarikh dia. Bila penganjurannya, tahunnya bila. Jadi satu dunia dah tahu dah. Okey, bulan 8 ni nanti akan ada penganjuran sukan di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Ipoh, kan, di Terengganu. Jadi satu dunia dah tahu, termasuk dalam kalender sukan antarabangsa. Mengikut kategori jenis sukannya. Ada sukan berbasikal, ada sukan badminton, ada sukan hoki, bola sepak dan lain-lain. Nanti kita akan tengok selepas ini apakah jenis sukan yang dianjurkan di Malaysia bertaraf antarabangsa. Jom kita tengok yang pertama. Ialah Sukan SEA. Sukan SEA ataupun nama penuhnya adalah Southeast Asia. SEA itu maksudnya Southeast Asia. Sukan Asia Tenggara. Okey, Malaysia pernah beberapa kali menganjurkan Sukan Asia Tenggara ini. Sukan SEA. Kita panggil Sukan SEA. Baik, jom kita baca maklumat berkaitan dengan Sukan SEA. Alright. Negara kita menjadi penganjur kepada 5 tamasya Sukan SEA, iaitu pada tahun
1965, 1971, 1977, 1989, cikgu dah jenam. Cikgu ingat lagi masa ni maskotnya adalah penyu. Okey, dan 2001 baru-baru ini. Okey, kejap. 1989 penyu ke orang hutan Tupai emas telah dipilih sebagai maskot Sukan C 2001. Penganjuran kejohanan sukan ini telah membantu merapatkan hubungan Malaysia dengan negara serantau Asia Tenggara, dan itulah juga tujuan Sukan C, untuk mengeratkan negara-negara Asia Tenggara, bukannya untuk kita bergaduh. Ada setengah kadang-kadang antara kita bila kalah je mula bu sana, bu sini. Sukan asalnya adalah untuk perpaduan. Untuk merapatkan kita. Ini sukan boleh membuatkan pergaduhan, matlamat tidak tercapai. No. Kita tak nak jadi macam tu. Okey? Kita nak jadi generasi yang menghargai sukan. Kerana sukan itu untuk perpaduan. Okey, seterusnya. Sukan Commonwealth. Okey, jom kita baca. Penganjuran Sukan Commonwealth pada tahun 1998, cikgu ingat lagi masa tu, di Kuala Lumpur telah menjadikan Malaysia negara Asia pertama menganjurkan kejohanan ini. Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi stadium utama kejohanan. Orang utan telah dipilih sebagai maskot dan bunga raya menjadi logo Sukan Commonwealth. Boleh tengok ada maskot dan juga dia punya logo. Cikgu ingat lagi masa Sukan Commonwealth ni sangat meriah. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya, Sukan Commonwealth ni yang mana cikgu? Sukan Commonwealth melibatkan negara-negara yang pernah berada di bawah jajahan British. Malah sukan ini dianjurkan untuk menyatukan juga negara-negara yang pernah dijajah oleh Inggeris. Okey. Seterusnya kita nak tengok penganjuran Litua di Langkawi. Tengok gambar pun kamu dah tahu dah. Ini mesti sukan apa ni? Okey, jom kita baca sama-sama. Kejohanan lumba basikal antarabangsa ini menjadi acara tahunan sukan negara kita sejak tahun 1996. Nama kejohanan ini diambil sepenuh nama tempat pelepasan permulaan, iaitu Langkawi. Laluan perlumbaan yang menjelajah seluruh negara telah mempromosikan tempat-tempat menarik di Malaysia. Okey, walaupun nama dia Litua di Langkawi, dia bukannya tua dekat Langkawi sahaja. Permulaan di Langkawi. Tetapi dia menjelajah seluruh Malaysia. Di Perak diturun, Cameron Highland ada, ke Terengganu ada, Pahang, dia lalu semua. Jadi dalam kata lain, kita juga telah berjaya mempromosikan tempat menarik semasa kejohanan Litua di Langkawi. Kerana pada masa itu ramai tim daripada luar join pertandingan ini. Wartawan-wartawan luar juga memberi liputan. Dan dalam masa yang sama, bila mereka sampai di checkpoint setiap negeri ini, setiap lokasi, akan ada acara-acara yang dianjurkan melibatkan aktiviti setempat. Jadi, dalam kata lain, sambil menyelam, minum air. Okey, seterusnya kita tengok acara Formula 1 dan Formula E. Apa ni Formula 1 dan Formula E? Pernah dengar ke tak? Baik, negara kita menjadi penganjur kejohanan Formula 1 sejak tahun 2000. Okey, dah dekat, dah lama dah ni. Dan cikgu ingat lagi penganjuran ini kali pertama bila dikata akan dibawa ke Malaysia. Wah, semua orang sangat excited. Okey, pembinaan Sepang International Circuit atau ringkasannya SIC telah menyediakan kemudahan bertaraf dunia. Sepang ini terletak dekat mana? Siapa tahu? Sepang dekat negeri Selangor, berdekatan dengan Kuala Lumpur International Airport, KLIA. Dekat saja. Dekat lah kan. Maksudnya, kalau kamu nak pergi ke airport terus, nak pergi ke Sepang ni, kamu kena korang ke kiri dan carilah signboard tulis Sepang International Circuit. Sangat besar. Okey. Formula E telah diadakan di Putrajaya pada tahun 2014. Okey, ada nota dekat situ. Formula 1 bermaksud FIA ataupun Formula 1 World Championship. Manakala Formula E bermaksud FIA Formula E Championship. Okey, itu berkaitan dengan Formula 1 dan Formula E. Seterusnya kita nak tengok sukan yang satu lagi ni, yang juga dianjurkan di negara kita yang mendapat sambutan. Tadi kereta Formula 1 ni, kamu tahu kan, Malaysia juga terlibat dengan ada sponsorship atau penajaan daripada Petronas. Malaysia terlibat. Ada daripada syarikat luar, gergasi-gergasi luar terlibat. Contoh BMW, Shell dan sebagainya juga terlibat dalam mempromosikan sebenarnya produk-produk mereka. Okey, sukan pemotoran.
Negara kita menjadi penganjur sukan pemotoran sejak tahun 1991 lagi. Lagi lama daripada Formula 1 dan Formula E. Formula 1 tu kereta kan. Ini permotoran. Sukan pemotoran yang dianjurkan ialah apa dia? Grand Prix Motorcycle Racing ataupun dikenali sebagai ringkasannya orang semua panggil sebagai MotoGP dan juga Superbike World Championship atau ringkasannya SPK. Dan disebabkan oleh sukan pemotoran inilah mendapat support sokongan daripada kerajaan pada masa itu dan juga syarikat-syarikat lain. Hari ini kita ada ramai tokoh, ramai atlet yang tersohor di peringkat dunia dalam acara sukan pemotoran. Okey, boleh namakan? Baru-baru ni ada atlet Malaysia berjaya mengharumkan nama Malaysia dalam sukan pemotoran. Juga boleh komen di bawah jika kamu tahu. Okey, itu antaranya dan kita teruskan lagi. Kali ini Piala Monsun. Jom tengok apa Piala Monsun ni. Nama Monsun dah berkaitan dengan musim apa ni? Monsun ni bila dengar macam musim hujan kan. Kat laut. Sukan ini dianjurkan di Pulau Duyung, Terengganu sebagai acara tahunan sejak tahun 2005 lagi. Perlumbaan di negara kita merupakan acara penutup dalam kalender kejohanan World Match Racing. Monsoon Cup ataupun Piala Monsun ini melibatkan kapal layar di Kuala Terengganu. Sekarang dah tak ada dah. Mungkin dia berhenti terus ke? Cikgu tak pastilah. Cikgu pernah dengar sebelum ni dikata nak adakan balik Monsoon Cup. Tapi dah ada COVID-19 pula. Kita teruskan dengan hoki Piala Dunia. Negara kita menjadi tuan rumah kejohanan ini pada tahun 1975 dan 2002. Kejohanan ini telah diadakan di Stadium Merdeka pada tahun 1975 dan Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil pada tahun 2002. Cikgu ada pergi tengok masa 2002. Pertandingan ni memang meriah. Ramai orang support pada kejohanan Piala Dunia di Bukit Jalil pada masa itu. Selain itu, ada satu lagi kejohanan hoki bertaraf dunia yang dianjurkan oleh Malaysia di Ipoh, Perak. Di Ipoh, Perak. Siapa tahu boleh komen di bawah apakah nama kejohanan hoki tersebut yang diadakan di negeri Perak yang melibatkan negara-negara hebat dalam sukan hoki di dunia ini. Komen tau. Okey, dan yang seterusnya, yang terakhir dalam buku teks adalah Piala Thomas. Okey, jom. Malaysia menganjurkan kejohanan ini sebanyak 6 kali. Penganjuran kejohanan pada tahun 1970, 1984, 1988 dan 1992 berlangsung di Stadium Negara Kuala Lumpur. Yang 1992 tu cikgu ingat sangat. Kami satu keluarga duduk depan TV menjerit-jerit. Okey. Kejohanan pada tahun 2000 dan 2010 diadakan di Stadium Putra Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Itulah dia tadi. Sedikit berkaitan dengan kejohanan-kejohanan yang pernah dianjurkan di Malaysia bertaraf antarabangsa. Ada yang pernah tanya cikgu dulu, cikgu, kita tak pernah anjur World Cup ke cikgu? World Cup, Piala Dunia untuk bola sepak. Malaysia pernah bercita-cita tau untuk menganjurkan World Cup. Pernah. Sukan Olimpik, kita tak pernah ke cikgu? Mungkin satu hari nanti, siapa tahu, penganjuran sukan-sukan ini datang ke Malaysia. Okey, selain itu, kalau kamu tahu apa lagi acara yang pernah dianjurkan oleh Malaysia bertaraf antarabangsa, kamu boleh komen juga di bawah. Ada beberapa lagi kejohanan melibatkan sukan-sukan lain, antaranya bowling, tenis, bowling, squash. Kamu boleh tulis di bawah apakah kejohanan-kejohanan tersebut. Okey, jom kita nak tengok yang terakhir untuk hari ini. Ada tulis kat bawah tu. Kita nak tengok sedikit nota daripada buku teks yang ada. Okey, jom kita baca nota yang ada dalam buku teks pada muka surat 161, 161. Okey, penganjuran sukan bertaraf antarabangsa ini penting kepada pembangunan negara. Adakah sekadar pembangunan sukan sahaja? Kejayaan penganjuran sukan antarabangsa ini turut membantu perkembangan ekonomi negara menerusi pelancongan dan tukaran wang asing. Kedatangan para pelancong untuk menyaksikan sukan yang dianjurkan dapat memperkenalkan Malaysia kepada negara luar. Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa ini juga dapat merapatkan hubungan diplomatik Malaysia dengan negara lain. Okey, cikgu bagi contoh. Semasa penganjuran Formula 1, ramai peminat sukan kereta Formula 1 tau. Jadi, diorang datang daripada Singapura, Indonesia, Thailand, Australia, merata dunia
terbang ke Malaysia untuk tengok pertandingan tersebut. Dan bila dia datang ke Malaysia, kamu rasa dia datang tengok lepas tu terus balik ke? Mesti dia datang kan, naik apa? Kapal terbang, mendarat di KLIA. Lepas tu mesti dia akan tidur dulu di Malaysia. Dia pergi ke mana? Hotel. Dah dapat pendapatan pada hotel. Sampai di hotel, mungkin dia akan jalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur. Nak makan lagi, nak cuba masakan. Industri makan Malaysia juga dapat pendapatan. Kemudian mereka beli cenderamata. Lagi dapat pendapatan pada para peniaga. Apa lagi? Mereka menggunakan pengangkutan. Dapat teksi, LRT dan sebagainya. Dapat pendapatan ekonomi kepada para pemandu teksi dan sebagainya. Nampak tak? Dengan hanya satu acara sukan, dapat membantu ekonomi negara. Selain itu, ia juga dapat mempromosikan pelancongan negara. Okey, contoh macam cikgu lah, pergi bukan cikgu lah, orang luar lah, datang ke Malaysia untuk tengok satu pertandingan yang dianjurkan. Katalah kita anjur World Cup lah, konon lah satu hari nanti kita jadi penganjur World Cup. Orang luar datang daripada England, penyokong England datang ni, sokong England bertanding kat Malaysia. Jadi dia orang bawa apa? Video kan. Sekarang kan orang ada YouTube, bawa kamera, orang rakam. Wah, now we are in Malaysia. This dataran merdeka. This what? Tunjuklah semua. This KLCC Petronas Tower. Ditunjuk semua. Jadi dia upload pula dekat YouTube. Terus satu dunia tahu tentang pelancongan. Upload pula makanan Malaysia yang sedap, ialah nasi lemak. Nasi lemak popular tau satu dunia sekarang ni. And roti canai. Ada orang putih panggil roti canai apa tahu? Roti kanai. Roti kanai. Jadi makanan Malaysia juga dah popular. Jadi kita nak gunakan sukan ini sebenarnya untuk membantu menjana ekonomi negara, mempromosikan pelancongan, dan dalam masa yang sama dapat menaikkan taraf hidup rakyat Malaysia yang berniaga dan sebagainya. Cikgu rasa kamu pun dah jelaskan apakah kepentingan-kepentingannya. Jadi kamu boleh tulis juga di bawah kepentingan penganjuran sukan. Okey, minggu depan kita akan sambung dengan pemimpin terbilang sukan cemerlang. Apakah yang akan kita belajar pada minggu hadapan, wahai murid-murid sekalian? Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, komen, subscribe video cikgu. Kita nak belajar relax-relax je. Kita nak belajar secara santai dan mudah. Mudah dan santai bersama dengan Cikgu Man. Okey, cikgu doakan kamu semua terus sihat. Sampai tak sihat tu kena jumpa doktor, makan ubat, jaga kesihatan diri kamu baik-baik. Pastikan keluarga kita juga selamat berada dalam rumah. Terus menjaga kesihatan, terus sihat. Fizikal kena sihat. Fizikal tu badan ya. Mental kena sihat. Emosi, perasaan juga kena sihat. Okey, untuk itu sekian saja Pak Cikgu Man. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah tahun 6 yang akan datang. Stay safe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.